أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula permulaan barang yang wajib pada syara' atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil lagi baligh, sama ada laki-laki atau perempuan itu, bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala, artinya mengetahuikan segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Qala muallif rahimahullah ta'ala, bermula permulaan, mula-mula barang yang wajib pada syara'. Wajib pada syara', ada wajib pada akal, wajib pada adat. Jadi sebentar lagi akan ada takrif kepada wajib pada syara'. Jadi wajib pada syara' atas tiap-tiap mukallaf. Jadi kalau wajib atas, itu dia panggil wajib pada syara'. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf iaitu tafsir kepada mukallaf. Mukallaf dari segi makna literalnya, makna harfiahnya ialah yang diberati. Itu makna lughawinya. Yang diberati maksudnya yang diberati dengan hukum-hukum syara'. Itu makna mukallaf. Allah Ta'ala tu mukallifun. Allah Ta'ala mukallif. Kita makhluk ni mukallafun. Makna Allah Ta'ala mukallif, makna yang mentaklifkan, yang memberatkan, yang membebankan di atas kita. Jadi kita mukallaf, Allah Ta'ala mukallif. Allah Ta'ala mukawin, kita ni mukawwan. Jadi kalau kita pandai bahasa Arab, dia lebih mudah. Kita ni akwan, kaum, kainat dan mukawwan. Banyak istilah yang kita boleh guna. Daripada perkataan kaunan, makna kun, fayakun. Dia asal daripada situ belaka. Jadi Allah Ta'ala mukawin, ya mukawinal akwan. Itu kita berdoa, kita seru nama Allah Ta'ala, ya mukawwinal akwan, wahai Tuhan yang menjadikan segala akwan. Kita ni mukawwan, mukawwanat. Mukawwanat yang lagi akan datang, dalam pelajaran akan datang kita akan sentuh istilah-istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kita makhluk ini. Makhluk, hadis, alam, khalq, dan kainat. Mukawwan, itu jangan mukawwan benda yang dijadikan. Allah Ta'ala itu mukawwin. Di sini Allah Ta'ala mukallif yang mentaklifkan. Kita mukallaf yang ditaklifkan di atas kita. Iaitu mukallaf. Makna pengertian secara
maknanya dirinya, makna mukallaf itu ialah yang baligh, iaitu orang yang akil lagi baligh. Nama dia mukallaf. Dia mukallaf ni bukan orang Islam. Jadi kita faham makna mukallaf tu orang Islam, bukan. Nah, mukallaf itu yang akil lagi pula baligh. Nah, berakal, maksudnya berakal itu ialah akal yang salim, yang sejahtera, yang normal, maksudnya yang seperti yang biasa-biasa, yang ramah-ramah manusia. Nah, tu. Dan lagi pula baligh makna sampai umurnya. Nah, jadi nama dia mukallaf. Nah, jadi apabila seorang itu bersifat dengan akil lagi baligh, maka dia bersifat dengan mukallaf, maksudnya dia tu ditaklifkan dengan hukum. Cuma di sana ada perbahasan ulama tentang status ataupun kedudukan orang-orang kafir. Dari sudut taklifiahnya dalam dua bab. Dua bab itu satunya dipanggil sebagai bab usuluddin. Usuluddin, usul maksudnya pangkal, umbi. Itu makna usul. Usuluddin, pangkal agama, umbi agama. Apa dia usuluddin, pangkal agama? Ialah mengenai aqaidil iman. Jadi akidah iman itu adalah pangkal agama. Jadi agama dia berpangkal daripada situ. Terbinanya agama itu daripada pangkal ini. Jadi kalau tidak ada pangkal ini, maka tak ada agama. Jadi usuluddin ialah tentang aqaidil iman, tentang akidah iman dan segala masail yang bersangkut paut dengannya. Jadi mana usul, mana pangkal. Yang keduanya, bab yang kedua ialah furu'uddin, cawangan agama. Furu' makna cawangan agama ialah mengenai syariat, mana hukum fiqh, wajib sembahyang, haram zina, haram judi, arak, wajib zakat, wajib haji, sunnah segala yang sunnah, mana makruh segala yang makruh, wajib segala yang wajib. Itu dipanggil sebagai furu'uddin, cawangan kepada agama. Kalau digambarkan bahawasanya agama ni ialah seperti pohon kayu, maka usuluddin itu adalah umbi, akarnya dan juga batang dia, batang teras itu adalah usul. Dahan-dahan ranting-ranting itu dipanggil sebagai furu'. Kemudian daripada itu berbuahlah buah-buah. Itulah yang samaruh kepada orang panggil pohon itu. Pohon yang gabungan daripada usul dan juga furu' itu terbit buah. Buah itu dipanggil maksud. Maksud mana perkara yang dimaksudkan. Orang menanam pohon kayu, maksud dia apa dia? Maksud dia ialah samaruh, mana buah. Orang membeli jala, membeli joran, maksud dia ialah ikan. Jala makna kail, makna itu adalah wasail. Wasail kita kena kenal sesuatu tu mengikut kedudukan posisi mereka. Mereka ada kedudukan yang tersendiri. Dengan sebab itu kita mengetahui kelebihan-kelebihan mereka itu bergantung kepada kedudukan mereka. Jadi yang akil lagi pula balik. Maka ada perbahasan ulama dalam bab usuluddin. Orang Islam semestinya adalah mukallaf pada kedua-dua bab ini dengan tidak ada khilaf ulama. Adapun orang kafir di dalam bab usuluddin itu juga tiada khilaf kalangan ulama bahawa mereka termasuk daripada jumlah mukallafin. Mukallafin maksudnya orang yang ditaklifkan dengan hukum usuluddin. Apa dia mana hukum perkara yang berkaitan dengan hukum pada bab usuluddin? Yang pertama sekali ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jadi jenayah atau kesalahan dosa orang kafir itu yang pertamanya ialah dia tidak mengenali Allah Ta'ala. Yang itu menyebabkan mereka itu mukhalladun finnar, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi maknanya itu dia panggil orang kafir lah yang orang panggil dikhitabkan dengan hukum mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita orang Islam itu dituntut itu untuk menambahkan makrifah kita tambah, dan makrifah kita kepada Allah Taala tidak akan ada sudahnya, tidak ada intihak, tidak ada kesudahan. Sebab kita tidak mampu untuk mengenali Allah Taala sehingga sehabis-habisnya, tidak. Allah Ta'ala ni Tuhan. Makhluk pun kita tak kenal habis. Jadi macam mana kita nak kenal habis Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi dengan sebab itu tuntutan kita mengenali Allah Ta'ala berlaku setiap masa, sebagaimana tuntutan sembahyang, bertaubat.
Maknanya kemarin kita sudah sembahyang, hari ini wajib sembahyang pula, bertaubat pun begitu juga setiap kali kita berdosa. Nah, begitu juga ma'rifatullah itu dituntut kita supaya sentiasa menambahkan lagi qadar ma'rifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir dikhitab dengan ma'rifah dan juga dengan beriman kepada Allah taala. Dan itulah dosa mereka kepada Allah taala. Nah, itu dia panggil bab usuluddin, tidak ada khilaf ulama, mereka adalah mukallafin. Adapun dalam bab furu'uddin, dalam bab wajib sembahyang, wajib zakat, wajib haji, sunat zikir, sunat baca, itu ada khilaf ulama. Yang pertama mengatakan mereka juga min jumlatil mukallafin, mereka termasuk di dalam jumlah mukallaf. Termasuk mukallafin mana orang-orang yang ditaklifkan dengan hukum furu'uddin. Dan sebahagiannya lain menyatakan tidak. Hujjah atau berdalil kepada orang yang mengatakan orang kafir juga dikhitab dengan hukum taklifiyah syar'iyah ialah beberapa ayat, antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, bagi Allah taala, 'alan nas, di atas manusia, hajjul bait, mengerjakan haji ke Baitillah. Maka Allah Ta'ala kita alan nas, di atas manusia, maka terbenar orang kafir juga. Dan begitu juga ayat pertanyaan Allah Ta'ala merekodkan ataupun merakamkan dialog percakapan orang kafir di dalam neraka Sakor yang ditanyakan oleh orang beriman di dalam syurga. Orang beriman menanyakan kepada ini, kita boleh tengok tafsirnya, bahawa yang dikhitab itu ialah orang kafir. Ma salakakum fi Sakor. Jadi orang beriman tanya kepada orang yang kafir yang berada di dalam neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kamu ini berada di dalam neraka Sakor? Lalu mereka menjawab, lam nakum minal musallin, tidak adalah kami daripada orang yang sembahyang. Padahalnya makna sudah cukup dah dengan kekufuran mereka itu untuk mereka diazab di dalam neraka. Tapi jawapan mereka mengatakan bahasanya kami tak semaya. Bermaknanya orang kafir juga dikhitab dengan hukum taklifiyah syar'iyah. Cuma maksud mereka itu dikhitab dengan hukum taklifiyah syar'iyah itu dengan makna dia ada dua makna. Maknanya mukallaf dalam bab furu'uddin ini dia ada dua makna. Makna dari segi talabiyah, dari segi tuntutannya. Yang pertama, tuntut buat, dia panggil tuntut perbuat perintah Allah Ta'ala itu, seperti sembahyang, dituntut melakukan sembahyang itu di dunia, maksudnya di dunia. Yang kedua ialah tuntut seksa, maksudnya tuntut seksa maknanya diperintah oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir juga sembahyang. Mereka sembahyang tidak sah sebab luput syarat. Tapi perintah itu supaya mereka boleh diazab dengan sebab tidak sembahyang. Selain daripada mereka diazab dengan sebab kekufuran mereka, mereka juga diazab dengan sebab tak semaya, tak berzakat, tak haji, tak melaksanakan segala wajibat dan juga mengerjakan maksiat-maksiat. Mereka berzina, mereka minum arak, tetap saja mereka diazab dengan sebab itu. Jadi makna itu maknanya dia panggil tuntut syarak ini ada dua. Satu, tuntut perbuat di atas dunia. Seperti kita orang Islam. Kita orang Islam maksudnya dituntut perbuat di atas dunia dan dituntut seksa manakala kita tidak mengerjakannya. Adapun orang kafir itu tuntut seksa di akhirat sahaja. Atas dunia jangan pula kita tu orang panggil menyuruh orang kafir itu sembahyang sebagaimana sembahyang kita Walaupun kita kata mereka itu mukallaf dalam bab furu'uddin tetapi tidak dituntut perbuat, dituntut seksa. Maksudnya supaya boleh diseksa mereka di atas meninggalkan segala wajibat dan mengerjakan perkara yang diharamkan sebagaimana yang berlaku ke atas orang Islam. Maka selain daripada dosa kekufuran mereka itu, mereka diazab, mereka juga diazab dengan sebab dosa-dosa furu'iyah ini. Dan itu tidak boleh kerana Allah Ta'ala dah menyatakan bahawasanya wal kafiruna humuz zalimun. Bermula orang kafir itu ialah orang-orang yang zalim, li anfusihim, bagi diri mereka itu. Kalau orang panggil pembalasannya, azabnya bertindih-tindih, bertindan-tindan, itu tidaklah orang panggil kita katakan bahasa nyanyolah ke dia, nyanyo apa dia, kerana dia yang memilih untuk menjadi kafir. Maka mereka memilih untuk menzalimi diri mereka sendiri. Itu makna mereka itu ditaklifkan dengan hukum taklifiyah, mana furu'iyah, mana far'iyah.
Bukan dengan makna mereka dituntut untuk perbuat di atas dunia, tetapi dengan makna mereka akan diseksa dengan sebab meninggalkan sembahyang. Sebagaimana kalau orang Islam meninggalkan sembahyang, makna diseksa akan mereka itu. Jadi itu ialah mukallaf. Dan mukallaf itu orang yang ditaklif. Taklif makna diberatkan dengan hukum syarak. Sama ada laki-laki atau perempuan itu, mana tak ada kira itu takmin. Apa dia? Permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Jadi permulaan barang yang wajib pada syarak itu bagaimana taswirnya, rupanya. Maksudnya yang wajib tak dapat tidak di atas seseorang itu, di atas seorang mukallaf itu, apabila dia telah bergelar mukallaf, mana dia berakal, kemudian dia baligh. Dia seorang yang berakal, sudah tutulah sebelum daripada dia balik lagi, dia berakal. Kemudian bila sampai tempoh masa bulugh, dia balik, maka pada masa itu dia menjadi mukallaf. Bila dia sudah menjadi mukallaf, maka buku rekodnya akan dibuka dan malaikat raqib atid akan mencatat semenjak daripada itu. Jadi apa murad dengan kata permulaan barang yang wajib? Taswirnya ialah dia kerana kadang-kadang dia ada beberapa situasi. Ada setengah daripada situasi itu perkara yang wajib pada permulaan yang datang kepada seorang mukallaf itu bukan sahaja mengenal ia akan Allah Ta'ala, bukan pada masa itu wajib sembahyang, wajib puasa dengan situasi-situasi yang berbeza. Contohnya, misalnya seorang kanak-kanak. Bila kita sebut kanak-kanak bermakna dia belum baligh lagi. Kalau kanak-kanak belum baligh, bila sudah baligh tidak nama kanak-kanak. Dan baligh, umur baligh anak-anak kita ni bukan banyak pun. Aqallu, orang panggil aqall sinnil bulugh, ialah 9 sinin qamariyatan takriban. Sekurang-kurang umur baligh anak-anak kita itu ialah 9 tahun qamariyah. Tahun qamariyah ni makna bulan, tahun bulan ni antara tahun hijrah lah. Iktibar bulan mengelilingi makna bumi. Sebab tu dipanggil tahun qamariyah. Jadi 9 tahun qamariyah. Tahun qamariyah ni dia lebih panduk, kata orang Kelantan. Panduk ni makna pendek. Orang-orang zaman dulu disebut panduk. Budak sekarang, budak Kelantan pun dia tak payah dah panduk, dia panggil pendek. Tapi ada juga orang yang menyebut nama kampung saya ni pendek. Bukan pendek, pendek. Ejaannya pendek tapi bacaannya ialah pendek. Kampung Padalayam pendek ada. Pendek sebenarnya. Jadi maknanya qamariyah, tahun qamariyah ni dia lebih pendek ataupun lebih derah, lebih pantas berbanding dia bergerak lebih pantas berbanding tahun syamsiyah, tahun matahari, tahun miladi. Tahun miladi itu dibangsa kepada Nabi Isa. Masihi, mana tahun Masihi, itu disebut sebagai tahun syamsiyah. Kalau tahun syamsiah kita tahu berlaku makna 300, haul dia daur pusingan dia ialah 365.25 hari. Poin 25 itu ialah satu suku. Maka dengan sebab itu dari segi amalinya untuk orang panggil memudahkan pentadbiran dan pengurusannya, maka dijadikan suku hari itu pada 4 tahun tu cukup 1 hari. Maka dijadikan orang panggil 4 tahun sekali, tahun lompat. Februarinya 29 hari. Kemudian maknanya tahun-tahun biasa itu makna 28 hari, makna Februari. Tahun qamariyah ialah 354.3667. Jadi 3.3667 tu nak cari dia punya siklus dia tu, dia dalam 30 tahun tu dia ada beberapa tahun lompat. Dia ada formula dia. Dia bukan 4 tahun sekali. Jadi sekali itu. Sekali 354.3667. Poin 3666 tak sudahlah nenek tu. Jadi kalau kita abaikan dia punya orang panggil perpuluhan itu, bermakna 365 tolak 354, maknanya 11 hari. Setiap tahun qamariyah, tahun hijrah meninggalkan tahun Masihi sebanyak 11 hari. Kalau 3 tahun bermakna 33 hari itu sebulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Dorak dengan 3 tahun tu 3 dorak 12 bermakna 36. Maknanya ketika kita berumur 36 tahun dengan kiraan tahun Masihi, sebenarnya kita sudah berumur 37 tahun 1 bulan beberapa hari.
Itu maknanya, mana orang panggil kita yang kita katakan Nabi tu wafat umur 63. Orang duk bercakap-cakap, oh saya tak sampai lagi umur 63. Padahal sebenarnya yang Nabi tu dikirakan umur 63 tahun tu dengan kiraan tahun mana? Takkan nak kira dengan tahun Masihi. Tu catatannya itu ialah tahun Qamariyah. Jadi maknanya nak royaknya tahun Qamariyah ni lebih cepat daripada tahun Syamsiah. Jadi anak kita umur 9 tahun tu darjah berapa? Darjah 3. Jadi kanak-kanak perempuan lebih segera balik buluh berbanding dengan kanak laki-laki. Dan mana dengan tanda-tandanya kalau kanak-kanak perempuan keluar darah haid, itu kanak-kanak perempuan juga lebih subur. Mana tu besaran dia tu lebih subur daripada kanak laki-laki. Jadi umur 9 tahun takriban itu maksudnya lebih kurang. Lebih kurang itu dalam kitab fiqh dia buat dobek macam ni. Maksudnya masa yang tidak telus oleh sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Sekurang-kurang suci daripada haid ialah 15 hari 15 malam. Bermakna 16 hari 16 malam. Jadi kalau 15 hari lagi nak cukup 9 tahun, nama dia 9 tahun takriban. Sebab 15 hari tidak muat untuk 16 hari. Bekas 15 hari itu tidak muat untuk 16 hari. Jadi kalau 16 hari lagi nak cukup 9 tahun keluar darah melalui faraj perempuan, maka itu bukan darah haid. Tapi kalau 15 hari lagi 8 tahun 11 bulan 15 hari, bermakna tahun Islam ada 29 dengan 30 hari. Bermakna 15 hari lagi nak cukup 9 tahun keluar darah, itu adalah darah haid. Ini semua adalah istiqra' para Imam Syafi'i. Dan ini tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis. Ini istiqra' dan dia termasuk daripada kaedah yang besar, yang 5 kaedah itu al-'adatul muhakkamah. Adat itu dijadikan hukum. Maka maknanya 15 hari lagi nak cukup 9 tahun kalau keluar darah. Kalau kanak laki-laki biasanya imnak keluar mani, maka mereka balik. Ada berlaku maknanya cikgu sekolah rendah kalau yang darjah 4 ni ada sampai maklumat kepada kita cikgu-cikgu kelas, cikgu-cikgu perempuan yang jaga kelas sekolah rendah darjah 4 darjah 5 mereka dah bawa dah bekal pampers tu tu sebab pernah berlaku kanak-kanak perempuan ni keluar darah di dalam kelas tu. Jadi maksudnya ialah dari segi kesedaran kita ibu bapaknya ialah ada ibu bapa dia begini dia tarbiyah anaknya, maksudnya anaknya umur sudah banyak tetapi sembahyangnya belum orang panggil sempurna. Maksud sempurna makna tidak lengkap 5 waktu seperti ada ni orang kampung dia kata ada orang yang menegur ibu bapa itu kerana anaknya masih lagi belum mana sempurna 5 waktu sembahyang. Jadi dia kata mana anak awak ni besar dah jadi tak patutlah begitu. Dia kata tak apalah nak guano budak-budak budak-budak umur berapa? Umur SPM tu. Umur SPM 17 tu nyanyo kasihan. Kalau kita sayang kasih cinta kepada anak kita qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga daripada api neraka jadi orang panggil berikan ilmu fardu ain dan amal-amal. Umur 7 tahun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anak kami itu dengan sembahyang mereka berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha, pukul mereka tu 'alaiha ai li ajliha, kerana li ajli tarkiha, kerana meninggalkan sembahyang itu. Wa hum abna'u 'ashrin, sedangkan mereka berumur 10 tahun. Kenapa umur 7 tahun? Umur 7 tahun tu tahun tamyiz. Itu dia panggil kanak-kanak memayis tidak balik lagi, tidak ada taklifiah lagi. Tetapi kenapa Nabi suruh anak kita sembahyang, dan begitu juga amal-amal fardu ain yang lainnya. Itu isyarat kepada makna segala amal-amal fardu ain yang tidak berkait dengan syarat-syarat. Seperti zakat tu ada kait syarat, haji ada kait syarat jadi makna seperti puasa, sembahyang samalah Maka suruh anak sembahyang juga memberi pengertian suruh anak sembahyang dengan betul. Maksud kena ajarkan sembahyang supaya dia sembahyang dengan betul. Umur 7 tahun itu tidak ada mana-mana mazhab yang mengatakan sudah baligh. Umur 7 tahun itu tahun tamyiz nama dia. 9 tahun bermakna ada 2 tahun itu era ataupun zaman feria untuk kita tarbiyah anak.
Kerana nafsu ini setengah daripada perangai nafsu, karakter nafsu ialah dia terbiasa dengan apa yang dibiasakan, beradat dengan apa yang diadatkan. Susah setara mana sekalipun satu perkara baik yang baik ataupun yang jahat, apabila kita dah biasakan nafsu kita dengan itu, maka dia akan jadi biasa. Jadi dalam masa 2 tahun itu kita biasakan dengan sembahyang, maka apabila dia balik, bila-bila masa pun kita tidak kisah masuk. Dia saat pertama kali anak kita balik itu bila? Kita tahu ke tidak? Kita tahu ke tidak, kita yang telah mempunyai anak yang sudah besar sekarang ini nih, anak-anak kita lelaki ataupun perempuan, kita tahu ke tidak masa bila dia mula balik, tarikhnya, jamnya, makna waktunya, siang hari ke siang malam, bila dia balik kita tahu ke tidak? Kita tidak tahu, khususnya kanak-kanak laki-laki. Kalau kanak-kanak perempuan, kebiasaannya mereka keluar darah melalui faraj itu, mana darah haid, maka oleh kerana keluar darah begitu, mereka akan jadi panik, dan kalau mereka tidak dipersiapkan ilmu tentang bagaimana mereka boleh jadi balik, mereka akan panik ataupun jadi takut. Lalu mereka melaporkan kepada mamanya, kepada umminya, kepada moknya. Apabila dinyatakan begitu, mamanya sengih suka. Kerana itu bukan penyakit, itu damun tabi'in mar'ah. Damun tabi'in mar'ati, maknanya darah tabi'at mar'ah allati yakhruju min aqsal min rahmi, yang keluar daripada setinggi rahim perempuan. Jadi benda biasa. Tapi kalau kanak-kanak laki-laki, baliknya dengan cara imna, keluar mani. Kalau dia tidak dipersiapkan dengan ilmu, cara-cara kanak-kanak, keadaan kanak-kanak itu jadi balik, dia sendiri tidak tahu dia balik, bagaimana dia nak melaporkan. Dan kalau dia balik dengan cara imna sekalipun, untuk apa dia melaporkan kepada kedua ibu bapa dia? Sebab tidak ada kebimbangan, tidak ada. Dan kalaupun dia rasa keliru, jangan biarkan anak kita keliru dengan perkara-perkara yang sebegini. Persiapkan ilmu, maklumat, info tentang bagaimana boleh jadi balik. Anak-anak kita yang normal khususnya, berikan penjelasan kepada mereka, sesuai dengan orang panggil kefahaman mereka, supaya mereka orang panggil tahu kalau berlaku begini-begini, ini tandanya bahawa mereka adalah balik. Jadi apabila sudah balik, kalau dah 7 tahun sudah sembahyang, sudah puasa, jadi bila-bila masa mereka itu balik, kita tidak bimbang. Jangan kita berfikir bahawa nanti mereka balik, bagi kita barulah kita nak bersungguh-sungguh untuk ambil cara benda lagu ini. Dan umur 10 tahun itu sebab apa kena pukul? Pukul pun kita kena faham. Maknanya Nabi kata pukul itu bukan pukul yang mencederakan, bukan sampai pecah daging, orang panggil pecah daging, pecah darah, sampai bukan begitu. Jadi ini satu hal juga, satu perkara juga. Ibu bapa boleh memukul anak, guru-guru boleh memukul sebagai orang panggil ta'dib, mengajar adab. Tetapi ada pula mana ibu bapa, mana yang ikut emosi memukulnya untuk memuaskan hatinya. Begitu juga guru. Orang panggil tidak memahami. Untuk apa? Pukul itu untuk ta'dib dia, mempermalukan mereka. Jadi ada pelajar kata takriban, bukan takriban kan? Takriban maksudnya lebih kurang. Maknanya 15 hari ini nak cukup 9 tahun dikirakan sebagai 9 tahun. Itu kalau takriban. Kalau tepat tu dipanggil madbutan. Seperti kanak-kanak yang tidak ada tanda-tanda bulugh, tanda-tanda baligh, cukup umur mereka itu, tepat umur mereka tu 15 tahun qamariyah, automatik mereka tu baligh. Hak tu madbud tu makna tepat. Bila tepat orang panggil 15 tahun qamariyah, bukan 15 tahun syamsiah. 15 tahun qamariyah. 15 tahun qamariyah bermakna 15 tahun itu setiap 3 tahun itu dah jadi sebulan. Jadi tak sampai lagi setahun. Dia 36 tahun tu baru cukup setahun. Jadi itu mana madbub. Adapun ini sekurang-kurang mula jadi baligh itu takriban. Itu boleh tengok di dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh yang berbahasa Arab atau yang bahasa takrif itu dia berbeza-beza lah. Jadi begitu. Jadi umur 10 tahun. Mengapa Nabi suruh pukul kalau umur 10 tahun masih lagi tidak sembahyang? Kerana umur 10 tahun itu ihtimal andaian yang sangat kuatnya adalah mereka sudah balik. Kerana kita tidak tahu secara tepat bila masukah mereka itu balik. Khususnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi ialah kanak-kanak laki-laki.
Kanak-kanak laki-laki itu maksudnya kalau dia tahu pun dia balik, dia tidak nak melaporkan kepada ibu bapaknya. Kadang-kadang dia rasa malu, dan dia tidak rasa perlu untuk, kerana itu bukan perkara yang menakutkan. Kerana kebiasaannya kanak-kanak laki-laki kalau dia balik dengan cara imnak keluar mani itu, misalnya melalui cara ihtilam. Ihtilam itu ialah mimpi basah. Mimpi basah itu seronok. Jadi kanak-kanak laki-laki itu semenjak akhir ini, setiap kali dia bermimpi, maka basuh kainnya, jadi dia rasa seronok. Jadi apa yang dia nak bagi tahu kepada dua ibu bapa dia, cuma dia rasa pelik kalau dia tidak ada ilmu lagi tentang itu. Dia rasa pelik tentang itu, kemudian makna dia lebih seronok, dia lebih suka untuk tidur. Sebab apa? Kerana mengimpikan mimpi basuh tu. Contohnya, jadi maksudnya kesedaran kita ibu bapa terhadap bila masanya secara tepat anak kita balik itu adalah agak sukar. Dengan sebab itu mempersiapkan anak kita dengan melaksanakan amal-amal fardu ain semenjak umur 7 tahun itulah langkah yang selamat. Kerana ketika mereka balik, mereka sudah sampai masanya mereka sembahyang. Sampai musim puasa bulan Ramadan, mereka berpuasa. Jadi ketika mereka itu balik ketika mana pun, maka kita tidak perlu bimbang. Baiklah, kembali kepada ibarat yang disebut oleh mu'alif kita tadi. Bermula permulaannya wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah yang paling basicnya begitu. Dalam suatu situasi, dalam suatu keadaan ketika tidak ada taklifiyah hukum-hukum yang lain, tetapi ada keadaan yang mana berlaku serentak, bukan saja mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sembahyang dan boleh jadi maknanya puasa. Contohnya ini sebagaimana dobit yang kita ambil daripada guru kita. Contohnya keadaan seorang kanak-kanak dia yang tidur, orang tidur tidak mukallaf, orang gila tidak mukallaf, as-sukran orang mabuk yang tidak disengajakan juga tidak mukallaf. Kalau mabuk sengaja itu mukallaf, walaupun dia mabuk. Bermakna dia tak semaya, kalau dia semaya pun dia tak tahu apa yang dikata, makna tak sah. Tetapi dia itu sebagai kompang ataupun denda di atas dia. Mabuk yang disengajakan itu dia tahu benda tu memabukkan, dia tetap minum ataupun dia tetap makan. Mabuk yang tak disengajakan itu dia tidak mengetahui bahasanya minuman itu ataupun benda makanan itu jadi memabukkan. Jadi mereka itu kalaulah berterusan sampai mati tidak mukallaf. Jadi satu situasi seorang kanak-kanak tidur malam, lalu dia ihtilam mimpi basah. Semasa dia ihtilam tu keluar mani, maka di situ keluar mani itu ialah tanda bulugh, mana baligh. Tetapi oleh kerana dia masih lagi tidur, maka dia belum baligh lagi, dia belum mukallaf lagi. Mula-mula taklifiyah ataupun dia jadi mukallaf apabila dia sedar daripada tidur. Jadi kebiasaannya bulan puasa, misal bulan Ramadan, dia sudah meniatkan puasa wajib mabitkan pada bulan Ramadan, pada waktu malam. Jadi sebelum tidur dia sudah niatkan puasa besok hari Ramadan. Kemudian apabila dia sedar itu dalam waktu subuh, masuk subuh dia sedar. Contohnya kalau dia tu orang panggil lepas daripada bersahur, kalau orang zaman dulu dia bersahur awal pukul 1 pukul 2 dia dah bersahur dah, tidur kembali. Ataupun kadang-kadang memanglah kita bersahur pukul 5 pun makna dia selepas daripada sahur tu mereka tidur kembali. Ketika itu misal kata begitu berlaku ihtilam. Jadi bila dia sedar itu dalam waktu subuh dan dia sempat dah niat dah untuk menjadi kisah puasa. Jadi ketika dia sedar daripada tidur itu, maka ketika itu wajib di atasnya mengenal Allah Ta'ala, wajib berpuasa dan wajib sembahyang subuh pada situasi yang sebegitu. Tetapi kalau situasinya seorang itu tidur waktu duha, selepas daripada orang panggil waktu cuti sekolah, misalnya hari Jumaat, hari Sabtu, selepas daripada sembahyang subuh tu, begitu dia tidur, belum balik lagi dia waktu duha, dia tidur, begitu berlaku ihtilam mimpi basah, lalu dia sedar daripada tidur, maka dia mukallaf. Pada masa tu ya memang satu-satunya yang wajib di atas dia ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang zuhur tak lagi sebab tak masuk waktu lagi, sebab wajib tu tidak ada lagi.
Jadi permulaannya wajib di atas tiap-tiap mukallaf dengan makna ketika tidak ada orang panggil kewajiban yang lain, satu-satunya yang wajib itu ialah ma'rifatullah. Tetapi sewajarnya dan munasabahnya kita persiapkan anak kita sebelum daripada balik lagi mengenal Allah Ta'ala. Mana mungkin setelah kita kata-kata tadi bahawasanya kita sendiri pun kita tidak menyadari bila saat pertama yang dia balik. Takkanlah makna tak tasawur pada akal kita, tak boleh terima pada akal kita saat dia balik itu masa tu baru kita nak perkenalkan dia kepada Allah Ta'ala. Tak jadi. Nak boleh kenal Allah Ta'ala tu ambil masa. Jadi sepatutnya maknanya sebelum dia balik itu dia sudah mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika saat pertama dia jadi mukallaf, begitu dia wajib mengenal Allah Ta'ala, makna dia balik itu dalam keadaan dia sudah mengenali Allah Ta'ala. Maka catatannya akan jadi sangat bagus, maksudnya malaikat akan raih mana bahawa dia telah melaksanakan kewajipannya. Jadi sebab itulah bermula umur 7 tahun itu bukan sembahyang saja. Muru auladakum bisolati wa abna'u sab'in, itu murad dianya ialah isyarat kepada segala tuntutan fardu ain. Termasuklah mana ma'rifatullah, kita memperkenalkan anak kita kepada Allah Ta'ala. Start 7 tahun kita perkenalkan. Bukan maksud umur 7 tahun ni bukan maksud bahawasanya tidak boleh umur 5 tahun anak kita umur 4 tahun 5 tahun tak boleh kita nak suruh dia sembahyang. Sebab apa? Sebab Nabi kata umur 7 tahun. Bukan. Nabi suruh kita suruh anak kita umur 7 tahun itu untuk meringankan kepada kita. Tapi kalau kita nak membuat persiapan lebih awal lagi, umur 5 tahun pun kita nak suruh dah anak kita sembahyang, itu adalah lebih baik, min babil aula, lebih utama lagi. Maknanya dia sudah orang panggil. Sebab anak-anak kita ni tamyiz umur 7 tahun itu adalah fil ghalibi, pada ghalib. Ada kanak-kanak yang sudah balik, yang sudah tamyiz umur 6 tahun. Tamyiz itu maksudnya membezakan. Tamyiz itu adalah fungsi akal. Fungsi akal. Akal itulah yang boleh membezakan. Maksud tamyiz itu ialah kanak-kanak itu boleh menguruskan hal-hal pribadinya sendiri. Boleh berdikari. Perkara-perkara yang paling basic, paling asas. Maksudnya dia boleh istinja sendiri. Dia boleh makan sendiri. Dia tahu yang mana yang cemar, yang mana suci. Begitu. Dan dia sudah memahami khitab. Memahami khitab ni makna penjelasan. Sedikit-sedikit penjelasan yang paling asas, paling basic itu dia boleh faham. Itu dipanggil sebagai umur tamyiz. Umur 7 tahun itu adalah ghaliban, pada ghalib. Jadi persiapkan anak kita dengan ma'rifatullah yang paling basic. Perkenalkan mereka dengan cara menyuruh mereka menghafal sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa mereka memahami pun makna tidak mengapa. Pertama hafal dulu. Perkenalkan mereka, sebutkan neraka, syurga. Sebagaimana orang tua kita dah buat kepada kita. Diperkenalkan kita kepada neraka, syurga, berdosa, Tuhan marah. Begitu. Sehingga mereka itu sampai kepada tahap umur yang mereka boleh memahami dengan lebih baik lagi. Begitu kita terapkan orang panggil kefahaman-kefahaman sesuai dengan qadri uqulihim, tahap pemikiran mereka setara mana. Jadi sehinggalah orang panggil makna mereka itu dah sampai kepada umur balik, kita persiapkan dia dah dengan semua ilmu fardu ain dan juga amal fardu ain. Ketika mereka balik, ketika mana sekalipun mereka balik dalam keadaan sudah melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala yang wajib. Maka yang mula-mula datang kepada orang panggil Bani Insan ini yang dinamakan sebagai mukallaf, mula-mula yang wajib pada syaratnya ialah mengenal ia mukallaf akan Allah Ta'ala. Apa makna mengenal ia akan Allah Ta'ala? Artinya tafsir kepada mengenal ia akan Allah Ta'ala. Perkataan mengenal itu ditafsirkan ma'rifah, perkataan yang mentafsirkan makna ma'rifah ataupun makna ya'rifu. Mengenal itu ialah perkataan at-tamayuz, mana tamyiz, boleh membezakan. Kenal-kenal itu maksudnya ialah boleh beza. Maksud boleh beza, tak bertukar dah. Tak bertukar. Mana kalau kita kata Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang palsu, Tuhan ramai, mana yang disembah tu Tuhan lah orang panggil. Tuhan ramai, tapi Tuhan yang sebenar hanya tak ada lalu, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu begitu berlaku iltibas kerana ada lagi benda-benda lain yang diangkat, dinobatkan oleh manusia sebagai Tuhan. Yang mereka tak layak jadi Tuhan.
Yang mereka itu bukan Tuhan, setengah daripadanya ialah makhluk yang jadi Tuhan, Khaliq yang jadi hamba kepada makhluknya. Itu adalah suatu benda yang sangat pelik dari sudut pemikiran akal yang normal. Macam mana makhluk jadi Tuhan? Khaliq, mana tukar yang membuat patung itu nih, dia semua patung, mana patung tu makhluk dia. Dia buat patung, makna dia tu khaliq kepada patung nih. Jadi dia yang jadi hamba, makhluk dia tu jadi Tuhan. Itu sangat-sangat tak logik orang panggil nih. Namun walau macam mana pun orang-orang yang menyembah berhala gapo dia tetap mempertahankan dengan macam-macam cara dengan sebab itulah oleh kerana kita ni berada pada zaman yang terdedah kepada orang panggil maklumat-maklumat dan lontaran-lontaran ada fikrah-fikrah yang bermacam-macam. Begitulah dia panggil sekarang kalau di dalam kitab ni disebut qadar fardhi ain. Qadar fardhu ain kita belajar dalam bab usuluddin setara mana. Dia ada dua keadaan. Satu, masa aman daripada gangguan-gangguan kepada akidah tauhid. Masa ikhtiar dipanggil, zaman ikhtiar, tidak ada gangguan-gangguan, ancaman-ancaman kepada akidah umat Islam. Dan satu lagi dia panggil zaman yang tidak aman. Tidak aman itu maknanya umat Islam terdedah kepada ancaman-ancaman dalam bab akidah ini. Dan sekarang, zaman kita sekarang, banyak ajaran-ajaran sesat pun juga orang buat channel YouTube misalnya mereka juga bersiaran dalam FB, dalam TikTok jadi yang followernya, yang share-nya, yang like-nya, yang mengikutinya ramai. Dan itu memberi satu isyarat kepada kita untuk kita rasa bimbang. Untuk kita rasa bimbang dan untuk kita bertindak jadi makna dia tidak ada dah cara lain melainkan kita kena isi cukup-cukup orang panggil fardu ain, ilmu fardu ain dalam diri anak-anak kita kerana tanya sikit okey, kalau mak tak ajar nak kenal Allah, tak ajar perkara yang wajib lah pada anak, tiba-tiba anak tu umur 16 tahun, dia kemalangan, buta dengan tuli serta. Jadi, adakah anak tadi tu dia akan tanggung dosa siapa kalau dia mati, contoh dia mati, mana boleh? Jadi maknanya ya tanggungjawab ibu bapa berdosa. Ibu bapa dia berdosa kerana tidak memperkenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anak itu apabila dia sudah balik apa sekali, dia bertanggungjawab di atas dirinya sendiri pula. Maka dia berdosa juga. Sebab ketika dia sudah balik itu dia membesar, dia Allah Taala beri akal, beri basar, maksudnya dia mampu untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia terdedah dalam kehidupan manusia. Dia ada guru yang mengajar, ada orang yang boleh mengajari dia tentang Allah Ta'ala, tentang Islam. Jadi seandainya berlaku kemalangan di usia seumpama tadi, begitu orang panggil dia tu buta dengan tuli, makna dosa dia tu maknanya dia tanggung sepanjang sebab dia ada masa yang imkan di atasnya untuk mengenali Allah Ta'ala, tetapi dia tidak berbuat begitu. Tu maknanya dalam sampai umur 16 tahun tu banyak masanya. Kalau kita katakan umur dia tu 12 tahun, tu lewat dia tu balik. Dalam masa 4 tahun itu dan umur dia tu memungkinkan dia untuk belajar. Itu dipanggil taksir dia. Jadi membawa kepada selama-lamanya juga. Dia tak mengenal makna dia menanggung dosa itu. Kerana orang panggil manik itu baru saja, manik tu buta serta tuli itu dipanggil manik. Yang menjadikan manik daripada menjadi taklif. Jadi sebab itulah maknanya perkara ini tidak boleh dipandang enteng, mudah nak zaman kita sekarang ini berserabut dengan macam-macam orang panggil, orang duk bercakap begitu di dalam macam-macam dalam media sosial semua. Kita terdedah, anak-anak kita terdedah. Jadi apa yang menjadi benteng kepada mereka? Ilmu. Yang bersama dengan kita, masih lagi bersama dengan kita pun kita tak boleh nak pantau, apatah lagi mereka telah berpisah dengan kita dan mereka masuk universiti, bekerja makna di tempat-tempat yang jauh daripada kita. Jadi makna sebelum kita lepaskan, kita pastikan bahkan untuk kehidupan kita zaman ini qadar fardu ainnya akan jadi kena lebih banyak lagi. Jadi hak benda maksudnya mereka dia begini, contoh kita nak beri contoh. Zaman dahulu tu bukan dahulu kalau sangat katakanlah tahun-tahun 70-an kemudian dan yang terdahulu daripada itu, guru-guru yang mengajar itu adalah sangat mudah menyatakan hukumnya ini haram, ini wajib, makruh, sunnah. Sekarang kita mengajar, kalau kita katakan ini haram, mana dalilnya? Orang akan bertanya dalil. Itu cabaran kepada orang sekarang.
Bahkan sekarang ni orang tak sebut dah haram ke, maknanya haram ke wajib ke. Orang dah sebut bid'ah ke sunnah. Dah. Siapa itu? Itulah kita kena faham. Maksud kita kena faham situasi-situasi. Orang awam tu dia menurut orang je. Sikit tanya nah. Mana nah? Kita jawab nah duduk hospital lah. Tanya nah mana nah? Nah duduk hospital. Dia bukan tanya nas, dia kena tanya dalil. Nas itu adalah satu barang dia lebih khusus. Tidak semestinya nas. Tiap-tiap nas itu adalah dalil. Tiap-tiap dalil tak semestinya nas. Dalil itu merupakan ijma' qiyas pun makna dalil juga. Kaedah fiqh pun juga orang panggil boleh dijadikan asas kepada penisbatan hukum. Nas itu adalah yang nombor satu. Nas itu yang kenyataan yang sharih, yang qat'i daripada Quran dan juga hadis. Ayat Quran baik ataupun maqalatir Rasul, makna hadis itu pun juga ada juga yang diambil hukumnya bukan secara mantuknya tetapi secara mafhum, secara istinbat. Tu. Jadi itu yang menjadi medan kepada khilafiyah. Maka itu dinamakan sebagai dalil saja. Jadi sekarang maksudnya ialah persiapan orang panggil fardu ain ini, mana dia kena jadi lebih banyak lagi daripada dulu. Sebab maknanya memandang kepada ancaman-ancaman tadi. Ancaman Syiah bergerak, Syiah dia tak mari jajah kapung. Syiah dia tak jajah kapung, dia jajah, dia meraih pengaruhnya anak-anak kita yang berada di universiti. Ada orang mari cerita tengah malam mari kutuk itu. Dia mana pelajar perempuan dia selama. Jadi begitu dibuka ni masuk, maka duk cerita pakai jilbabnya. Lalu pelajar ini kerana dia tu daripada latar belakang keluarga yang beragama, dia rasa pelik. Dia rasa keliru, lalu dia balik mana dia tanya ibu bapaknya. Ibu bapak tanya ustaz, Maiman itu Syiah. Tu. Itu contohnya. Mana kita terdedah kepada ancaman-ancaman yang boleh merosakkan akidah. Jaga agama, maqasid syar'iyah nombor satu sekali ialah jaga agama. Jaga agama tu dia. Bila sebut agama, biar tergambar selalu Islam, iman, ihsan. Itu mana agama. Jangan kita nak agama, jaga agama. Mana agama? Agama tu mana Islam, iman, ihsan. Fahami sebaik-baiknya apa dia Islam, mana iman, baru kita boleh jaga. Dan kita tu ada iman dah. Kalau tak ada iman nak jaga macam mana? Biar ada dulu. Biar sah dulu iman, biar sah dulu Islam, baru boleh nak jaga. Jadi itulah maksudnya persiapan kita untuk zaman hari ini yang sangat rencam ini. Jadi akan jadi lebih orang panggil lebih banyak lagi daripada zaman-zaman yang aman daripada fitnah. Kita ni berada pada zaman akhir zaman. Fitnah itu yang disebut dalam hadis-hadis fitnah, tentang fitnah yang berlaku akhir zaman banyak dah berlaku. Antara fitnah itu masuk ke mungkar yang berluasa, kemaksiatan, bermaharaja lelo. Maka itu yang kita berada di zaman fitnah ini, kita kena orang panggil bersiap sedia, standby dengan segala kelengkapan yang boleh menyelamatkan diri kita, yakni khususnya dalam bab ancaman agama. Jadi kita tak berhenti di situ pada kata artinya mengata tafsir, artinya kita berhenti di situ. Artinya mengetahui segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Kita nak berhenti awal kerana kita ada urusan sikit lagi. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Dan kita terpaksa tangguhlah kelas pengajian kita, khususnya saya sendiri. Esoknya ada hari yang penting, itulah makna hari perasmian manhalun nasi, tempat saya adakan live ini. Dan seterusnya maknanya hari kami pun tak tahulah bila, minggu depan tu hari apa tu insya-Allah akan diberitahu. Jadi mudah-mudahan perjalanan pengajian kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya kita semua mendapat kefahaman yang sahih daripada apa yang telah kita usahakan ini, dan mudah-mudahan kita semua orang panggil selamatlah dalam semua urusan yang kita buat dan dipermudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhsin wa syukrus sabin wa tabatas sidikin. Allahumma anta salamana min kulli afatin
وضرر دنيويا وأخرويا. اللهم أن تعينا في أمورنا في الدنيا والآخرة، وأن تسير لنا ما هو خير لنا بحولك وقوتك يا الله على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وإهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.